Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, kita masih lagi bersambung sesi PDPR kita. Jadi cikgu harap semua murid janganlah rasa jemu, jangan rasa malas, jangan rasa tidak bersemangat untuk teruskan pembelajaran kita meskipun secara alam maya. Jadi teruskan usaha kamu, fokus dan tingkatkan lagi kerajinan kamu untuk terus belajar walau dengan apa jua cara sekalipun. Okey, baiklah, kita akan sambung dalam tempoh masa. Kita akan tambah kalau sebelum ni sebelum cuti kita dah buat bulan dan hari. Hari ni kita tambah lagi satu unit iaitu tahun. Kita nak cari tempoh masa melibatkan tahun, bulan dan juga hari. Okey, kita terus kepada contoh. Okey, contoh yang pertama adalah 10 September 2018 hingga 2 Mei 2020. Okey, kita nak cari tempoh masa daripada dua tarikh ni berapa hari yang terlibat. Okey, jadi langkah pertama yang kamu kena buat adalah senaraikan dulu. Kita tanya tahun, bulan, hari kan. Kita senaraikan dulu tahun apa yang terlibat. Okey, jadi kita mulakan dengan 2018 lah. 2018. Okey, selepas 2018, 2019. Okey, selepas 2019, 2020. Okey, perlu ke buat 2021? Tak perlu sebab tarikh akhir dia adalah sampai 2020 sahaja. Okey, kita tengok 2018 pula. Lepas dah senaraikan tahun, setiap tahun tu kita senaraikan pula bulan apa yang terlibat. Okey, di 2018 kita mulakan dengan September lah. Okey, September. Lepas September, Oktober. Lepas Oktober, November. Dan lepas November, Disember. Kita senaraikan bulan sehingga habis tahun tersebut. Okey, untuk 2019 kita tak perlu senaraikan bulan. Sebab apa? 2019 ni kita ambil terus setahun. Setahun. Jadi kita terus tukarkan kepada hari. Setahun ada 365 hari. Sebab 2019 ni dia bukan tahun lompat. Jadi kalau bukan tahun lompat, dia 365 hari. Okey, 2020 pula kita ambil sampai tarikh dia sampai 2 Mei. Okey, jadi kita ambil sampai 2 Mei je berapa? Jadi Januari, Februari, Mac, April dan juga sampai 2 Mei. Okey, bila dah dapat macam ni, barulah kita boleh cari hari. Ini adalah sebagai garis panduan kamu. Okey, kita cari hari ikut tahun. Okey, 2018. Kita tengok dulu. Hari berapa yang terlibat. Okey, September. September ada berapa hari? Okey, sebab tarikh kita tengok balik, tarikh mula dia adalah 10 September. Jadi ingat balik cara yang cikgu ajar sebelum ni. Kalau 10 September maknanya berapa hari sahaja daripada bulan September tersebut. Okey, ingat September ada berapa hari? Macam mana nak tahu hari? Ingat balik, gunakan kamu punya penumbuk ni. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. September jatuh pada bahagian yang tenggelam, bermaksud dia adalah 30 hari. Jadi 30 kita tolakkan dengan 10. Kenapa 10? Sebab tarikh dia bagi 10 September. Okey, kamu akan dapat 20. Ingat, kita kena tambahkan dengan 1. Kenapa tambah 1? Sebab 10 September ni dikira juga sebagai satu hari. Okey, jadi jumlah hari pada bulan September adalah 21 hari. Okey, September kita dah dapat 21 hari. Okey, Oktober penuh satu bulan berapa? Okey, kita buat macam ni lah senang. Okey, 21 September tambah dengan Oktober 31 hari, tambah November 30 hari, tambah dengan Disember 31 hari. Okey, dapat? Okey, jadi kita jumlahkan. Okey, boleh buat dalam bentuk lazim. 21 tambah 31. Okey, tambah 30. Tambahkan dengan 31. Okey, dapat 113 hari. Jadi pada 2018 ada
berdasarkan tarikh ni lah kita dapat 113 hari. Okey, selesai 2018. Tengok 2019 dah ada hari. Okey, selesai. Okey, 2020. 2020 sama juga, kita tengok pada Januari, kita ambil buat macam tadi. Januari ada berapa hari? 31. Okey, tambah dengan Februari 2020. Ingat, 2020 adalah tahun lompat. Macam mana kita nak tahu lompat ke tidak ataupun tidak? Senang saja, tengok pada hujung ni kita bahagikan dengan 4. Kalau tak ada baki, maknanya itu adalah tahun lompat. Okey. Jadi Februari tahun lompat dia ada maknanya 29 hari. Mac berapa? Januari, Februari, Mac 31 hari. April 30 hari. Dan Mei kita tak boleh ambil penuh sebab tarikh dia nak sampai 2 Mei saja. Jadi maknanya sampai 2 Mei 1, 2 hari sahaja dalam bulan Mei. Okey, sama juga macam atas, kita akan jumlahkan dia. 31 tambah 29. Okey, tambahkan dengan 31. Tambahkan dengan 30. Tambahkan dengan 2. Okey, kita dapat 123 hari. Jadi 2020 kita dapat 123 hari. Okey. Jadi langkah terakhir kita tambahkan jumlah hari bagi ketiga-tiga tahun tersebut. Okey, 113 hari tambahkan dengan 365 hari. Okey, 8, 7, 4 tambahkan dengan 123 hari. Okey, jom sama 18. Okey, kita dapat 601 hari. Maka itulah jawapannya. Itulah tempoh masa daripada 10 September 2018 hingga 2 Mei 2020. Jumlah harinya adalah sebanyak 601 hari. Okey, boleh. Cikgu ulang balik kaedah dia. Macam mana nak buat? Okey, langkah pertama, senaraikan dulu tahun yang terlibat. Okey, lepas dah senaraikan tahun, senaraikan pula bulan yang terlibat dalam tahun tersebut. Kalau satu tahun tu dia ambil penuh setahun, tak perlu senaraikan bulan tapi terus ambil sehari. Pastikan tahun tersebut adalah tahun lompat ataupun tidak. Kalau tahun tak lompat, dia 365 hari. Kalau tahun lompat, 366 hari. Macam mana nak tahu tahun lompat ataupun tidak? Tengok kepada nilai ujung, bahagikan dengan 4. Ada baki, maknanya dia adalah bukan tahun lompat. Kalau tak ada baki, dia adalah tahun lompat. Okey. Selepas dah senaraikan bulan, dah tahu hari, barulah kita kira hari dalam setiap tahun tersebut. Tambahlah ikut bulan tu dalam berapa hari, gunakan penumbuk kamu. Dan langkah terakhir, jumlahkan kesemua hari bagi setiap tahun tersebut. Dan dapatlah jawapan yang kita cari. Okey? Boleh? Cikgu harap semua jelas dan faham dengan penerangan cikgu. Sebarang persoalan boleh ditanya. Dan jangan lupa buat latihan. Okey, kita jumpa kepada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.